Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Anissa Ashura dalam berita TV3. Pada hari ini terdapat 4 orang pemberita yang akan menceritakan tentang pengamalan sunnah Nabi, realiti dan cabaran semasa. TV3 jam ini akan dimulakan dengan segmen kepimpinan. Initially convicted in July 2020 after being found guilty of corruption charges related to the One Malaysia Development Berhad embezzlement scandal. According to investigators, around $4.5 billion were grafted from the state-owned firm, which was co-founded by Najib in 2009, with $1 billion found in his financial accounts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apakah yang dimaksudkan kebenaran dalam politik Malaysia? Kita sedang berdepan dengan bencana politik iaitu bergolak, bergaduh, menuduh, berebut, mencerca, memfitnah, melondeh dan segala sifat keji terhambur sesama bangsa dan agama memegang satu akidah disebabkan berebut kuasa politik. Selain itu, yang ternyata kebenarannya ialah penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah menjadi amalan di kalangan pemimpin politik fasik dan munafik. Dana negara lesap, tiris dan hilang berbilion dan rakyat terpaksa menanggung hutang sebanyak RM1.4 trilion. Ekonomi merundum, mata wang terus merosot, harga barangan terus meningkat, ancaman keselamatan makanan dan pelbagai lagi masalah yang ditanggung rakyat. Untuk menutup segala kebenaran ini, mereka mencipta persepsi, manipulasi dan falasi, menipu dan berbohong dengan memainkan sentimen Melayu dan menunggang agama. Oleh itu, kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab mestilah memilih pemimpin yang mempunyai sifat-sifat seakan-akan Rasulullah SAW, iaitu yang pertama sekali ialah Siddiq, pemimpin yang mempunyai hanya perkataan yang benar, perbuatan yang benar, malahan yakin dengannya. Yang kedua ialah amanah, kepercayaan dan keyakinan rakyat dan ujian Allah memilih pemimpin di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Yang ketiga ialah tabligh atau menyampaikan sesuatu yang benar, telus dan tulus, bukan berbohong, menipu, melindungi perkara yang benar. Dan sifat yang paling penting sekali ialah fatonah dan bijaksana yang patut menjadi amalan dalam kepimpinan contoh dan teladan. Fatonah dan kebijaksanaan adalah gabungan elemen pemikiran, minda dan hati membentuk pribadi, budi pekerti atau akhlak yang muda. Walaupun pahit untuk dilontarkan, sama-samalah kita terima hakikat dengan tulus ikhlas. Jika umat Islam mahu melihatkan Islam dipandang mulia dan umat dapat hidup dengan sejahtera, tolaklah dan pilihlah parti dan pemimpin yang benar-benar bersih, bermoral dan berintegriti. Cukuplah dengan pepatah, retorik menang, sorak kampung tergadai. Kembali dan hatilah kepimpinan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita akan mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, saya akan akhiri segmen kepimpinan ini dengan bacaan hadis. Sekian, terima kasih. Daripada A'di bin Amirah Al-Kindi radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akan dilantik sebagai petugas, pemimpin dan kemudian dia menginginkan daripada kami walaupun sebatang jarum atau perkara yang lebih besar daripada itu, maka dia telah menghati kaum muslimin dan dia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan penghormatan itu. Terima kasih pemberita Megat. Baik, seterusnya, TV3 hari ini akan diteruskan lagi dengan segmen keagamaan yang bakal diulas oleh pemberita Alif. Sambutan Maulid Rasul amat dititik beratkan untuk disambut oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sambutan ini disambut pada 12 Rabiul Awal bagi menunjukkan tanda kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini kita dapat lihat di Melaka menyambut sambutan Maulid Rasul bagi peringkat negeri dengan mengadakan perarakan yang diadakan kepada seluruh kawasan. Sebagai contoh, kita akan tengok pada VT selepas ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi
Baiklah, bagi meneruskan sesi ini, kita akan memberikan kepada pendebatan kita, iaitu terdiri daripada 3 orang, Syura, Akil, Megat dan Nasrul. Kita akan lihat VT sebentar nanti. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada saudara Syura untuk meneruskan acara perdebatan mengenai apakah pandangan mereka tentang Maulidul Rasul. Terima kasih kepada pihak di sana. Baiklah, di sini terdapat 3 orang yang akan membahaskan mengenai sambutan Maulidul Rasul ini. Tanpa membuang masa, saya akan berikan kepada panel yang pertama iaitu saudara Akil untuk menyatakan pendapat beliau terhadap sambutan ini. Okay, terima kasih Syura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil. Pada pendapat saya, sambutan Maulidul Rasul ini amatlah bagus dan bermakna buat orang Islam. Kerana daripada sambutan ini, kita dapat melahirkan rasa cinta terhadap junjungan besar Rasulullah SAW. Selain itu, ia juga dapat merapatkan hubungan silaturahim bersama umat Islam. Kerana dapat mengumpul semua umat untuk sambut Maulidul Rasul bersama-sama. Sekian itu saja pendapat saya mengenai perkara ini. Wah, pandangan yang menarik ya. Jadi dari pendapat Akil ini, kita dapat tahu bahawa terdapat banyak kelebihan dan hikmah dalam menyambut sambutan Maulidul Rasul ini. Baik, seterusnya kita akan beralih kepada panel yang kedua iaitu saudara Megat. Apakah pandangan anda terhadap sambutan ini? Baiklah, terima kasih. Pada pendapat saya pula, sambutan Maulidul Rasul ini bersifat bid'ah kerana sambutan ini tidak pernah sama sekali dibuat oleh para sahabat. Lebih-lebih lagi, umumnya baginda lahir dan wafat pada tarikh yang sama, iaitu 12 Rabiul Awal. Jadi saya rasa sambutan Maulidul Rasul ini tidak sepatutnya diadakan kerana seolah-olah kita menyambut tarikh kewafatan baginda. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Wah, semakin hangat. Baiklah, tanpa membazir masa, kita akan pergi ke panel yang ketiga iaitu saudara Nasrul. Apakah pendapat anda terhadap sambutan Maulidul Rasul ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Pada pandangan saya mengenai sambutan Maulidul Rasul ini, ianya adalah amat diwajarkan kerana melalui sambutan ini kita dapat banyak kelebihan seperti mana yang diperkatakan oleh Akil sebentar tadi. Dan pada pendapat saya, sambutan ini bukanlah bid'ah kerana bid'ah adalah apabila seseorang melakukan perkara yang tidak ada dasarnya pada Islam. Sedangkan menyambut Maulidul Rasul ini adalah harus dan perkara yang baik untuk disambut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel yang sangat hebat pada hari ini. Seterusnya, saya akan memberikan kepada pembaca iaitu Alif untuk mengulas lebih lanjut tentang sunnah menyambut Maulidul Rasul. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Syura di sana. Untuk mengakhiri berita bagi keagamaan ini, saya akan membacakan satu dalil yang dikeluarkan oleh Mufti Persekutuan, iaitu barang siapa yang melakukan ataupun merintis dalam Islam sesuatu perkara yang baik, maka ia akan mendapat pahala daripada perbuatan baiknya tersebut dan ia juga mendapat pahala dari orang yang mengikutinya selepasnya tanpa dikurangkan pahala mereka sedikit pun. Oleh itu, Maulidul Rasul adalah sambutan yang baik dan amat digalakkan untuk umat Islam di seluruh dunia. Terima kasih pemberita Alif. Tanpa membuang masa, pemberita yang seterusnya iaitu Nasrul akan mengulas tentang segmen kekeluargaan. Seorang lelaki tular di laman sosial disebabkan perbuatan isterinya yang menularkan video suaminya bersama perempuan lain. Menurut lelaki tersebut, dia mengaku bahawa dia telah mengahwini perempuan tersebut tanpa pengetahuan isteri pertamanya. Persoalan yang sering diberikan oleh netizen di dalam media sosial, adakah sunnah berpoligami masih lagi relevan pada zaman sekarang? Untuk laporan selanjutnya, mari kita sama-sama saksikan temu ramah bersama Megat yang berada di Gerni Kampus untuk bertanyakan pada pendapat orang awam. Silakan Megat. Baiklah, terima kasih Nasrul. Hari ini kita telah menjumpai dua orang responden untuk memberikan pendapat tentang sunnah berpoligami. Jadi Syura, apa pendapat sebenar perempuan tentang sunnah berpoligami? Bagi saya, apabila seorang lelaki tidak sedar bahawa dia tidak mampu untuk berpoligami, lelaki tersebut telah menzalimi kaum wanita itu atas kehendak dirinya sendiri. Ini merangkumi aspek kehidupan seperti nafkah, kesihatan,
Demikianlah wahai lelaki tuan saya. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih syura atas nasihat yang diberikan kepada kaum lelaki. Itu merupakan pendapat dari seorang wanita. Kini kita akan dengarkan pendapat dari seorang lelaki. Jadi Alif, apa pendapat awak tentang isu berpoligami? Pada pendapat saya, isu berpoligami ni kita tak boleh sangkaikan lagi lah. Sebenarnya isu berpoligami ni dibenarkan oleh Islam. Ramai orang tidak tahu bahawasanya isu ni amatlah dituntut sebenarnya dari Islam. Tapi kita kena fikir juga pada pihak perempuan, kita perlukan kita belum mendapatkan dia punya kebenaran untuk berpoligami. Sebenarnya isu berpoligami ni tidak, saya cakap dia boleh, tapi kita kena bersikap adil dengan ikut apa yang dituntut dalam Islam saja. Terima kasih Alif atas nasihat yang diberikan oleh kaum lelaki. Jadi, apa pendapat semua? Adakah persoalan pada hari ini telah terjawab? Mari kita dengarkan penjelasan yang lebih mendalam di studio daripada Nasrul. Baik, terima kasih Megat, Syura dan Alif tentang penerangan yang telah diberikan. Namun begitu, adakah kita boleh terus meletakkan hukum sunnah dalam berpoligami? Hukum itu juga perlu dilihat daripada aspek sebab dan ilahnya. Kaedah mengatakan, ahkam al-syari' ma'ala bal asbab martabata bal misalah. Maksudnya, hukum-hukum syarak itu diilahkan dengan sebab-sebab, diikat dengan maslahat-maslahat. Kita tidak boleh menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan zahir ianya sunnah ataupun tidak semata-mata. Sebaliknya, kita perlu melihat kepada maslahat dan masalah dalam sesuatu perkara. Begitu juga dengan poligami. Kadang ia menjadi perlu dan kadang menjadi tidak perlu, bahkan boleh jadi menzalimi. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Maksudnya, kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja. Surah An-Nisa ayat ketiga. Ayat di atas dengan jelas menunjukkan kalau lelaki bimbang melakukan kezaliman terhadap kaum wanita jika berpoligami, maka cukuplah berkahwin satu sahaja. Kezaliman ini juga perlu mengambil kira perkara-perkara seperti pembahagian nafkah, kesihatan, kewangan dan kemampuan fizikal. Jadi, isu tentang sunnah poligami sudah terjawab. Ini merupakan satu isu yang hangat pada masa kini disebabkan segelintir kaum Adam yang kurang arif tentang hukum berpoligami. Jika anda mampu dan adil dari segala sudut dan aspek, silakanlah berpoligami mengikut sunnah Rasulullah SAW. Tetapi jika tidak mampu, janganlah sesekali mencuba. Itu sahaja berita tentang isu semasa yang telah saya ulas dalam berita hari ini. Saya serahkan kepada Syura untuk mengulas berita selanjutnya. Terima kasih pemberita Nasrul. Seterusnya, berita TV3 hari ini akan diteruskan lagi dengan segmen yang terakhir iaitu segmen kesihatan yang bakal diulas dengan lebih lanjut oleh pemberita Akil. Baiklah, terima kasih pemberita utama Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemberita Akil, pakar makanan sunnah anda. Saya akan menerangkan mengenai makanan dan cara memakan mengikut Rasulullah pada segmen ini. Makanan sunnah Rasulullah yang saya akan terangkan pada hari ini ialah kurma ajwa dan madu. Kurma ajwa. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika rumah mereka tidak masak selama 2 bulan. Mereka hanya makan kurma dan minum air. Sehingga pada suatu hari, Rasulullah SAW mengatakan pentingnya mempunyai kurma dan rumah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sebuah keluarga yang mempunyai kurma tidak akan lapar. Hadis sahih Muslim. Baik, makanan seterusnya ialah madu. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW amat gemar makanan manis dan madu. Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang menelan minum sedikit madu 3 kali di waktu pagi setiap bulan, ia tidak akan terkena penyakit teruk. Seterusnya, saya akan menerangkan kebaikan-kebaikan kurma dan madu. Yang pertama, mempunyai khasiat luar biasa. Kurma mengandungi mineral potasium dan kalsium. Kandungan potasium dalam kurma adalah 25 kali ganda lebih daripada buah-buahan yang lain. Kurma juga mengandungi vitamin C, tiamin, riboflavin, asid folik dan vitamin A. Kajian saintifik telah melaporkan yang kandungan komponen fenolik dalam kurma adalah paling tinggi
dan terbaik untuk sistem badan manusia. Baik, kita beralih pula kepada khasiat madu. Madu mengandungi gula semula jadi iaitu fruktosa dan glukosa, mengandungi air, mineral, vitamin, bunga dan protein. Selain itu, madu juga meningkatkan kadar insulin dan mengeluarkan serotonin, satu jenis neurotransmitter untuk memperbaiki mood dan perasaan seseorang. Madu juga mengandungi flavonoids iaitu jenis antioksida yang boleh mengekalkan risiko kanser dan masalah jantung. Kebaikan seterusnya ialah menghalang dari pelbagai penyakit. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada kurma ajwa aliyah itu ada ubat penyembuh atau ia merupakan ubat penawar bagi racun apabila dimakan pada awal pagi. Hadis riwayat Muslim. Dan juga dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesembuhan dari penyakit itu adalah melakukan 3 perkara: berbekam, minum madu dan bakar dengan besi panas. Tetapi aku melarang umatku membakar dengan besi panas itu. Hadis riwayat Bukhari. Daripada hadis tersebut telah terbukti bahawa kurma ajwah dan madu mampu menghalang dan merawat penyakit. Dengan izin Allah, insya-Allah. Baiklah, kita masuk segmen seterusnya iaitu cara makan dan minum mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segmen ini akan disertakan video sebagai panduan penonton di rumah. Sunnah yang pertama ialah menjilat jari selepas makan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila salah seorang daripada kamu makan, maka jilatlah jari-jarinya kerana sesungguhnya dia tidak tahu di manakah tempat mempunyai keberkatan. Riwayat Muslim. Mari kita lihat video yang telah disediakan. Rasulullah makan 3 jari. Apabila 3 jari, jari yang paling banyak kena makan ni adalah jari tengah sebab dia panjang sekali. Maka Rasulullah jilat jari tengah dulu. Lepas tu jari telunjuk, lepas tu jari ibu jari. Rasulullah jilat sehingga jari dia merah. Rasulullah ni kulit cerah, jadi merah, nyeisap. Bersih. Ada riwayat Rasulullah jilat 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada riwayat Rasulullah jilat jari yang 3. Jilat sah. Sunnah seterusnya ialah tidak menggunakan perkakas emas dan perak. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah, Rasulullah bersabda, siapa yang minum, makan atau apa sahaja daripada bekas emas atau perak, maka perutnya akan menggelegak disebabkan api neraka. Riwayat Muslim. Mari kita lihat video demonstrasi. Sekian sahaja untuk segmen saya pada hari ini. Semoga berjumpa di segmen seterusnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat pemberita yang sudi berkongsi tentang pengamalan sunnah Nabi. Yang pertama tentang raja dan pemimpin mengikut sunnah. Yang kedua tentang sambutan maulidur Rasul. Yang ketiga sunnah berpoligami. Dan yang terakhir makan mengikut sunnah. Terdapat banyak hikmah mengamalkan amalan sunnah. Antaranya adalah dapat syafaat Rasulullah SAW. Yang kedua dapat melapangkan dan menenangkan hati. Yang ketiga dapat menambahkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dapat melahirkan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat dan banyak lagi. Jadi sebagai umat Islam, kita hendaklah menjadikan sunnah Rasulullah SAW ini sebagai amalan harian agar dapat menjadi seorang hamba yang lebih baik dan lebih soleh. Sekian sahaja berita TV3 pada hari ini. Terima kasih. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.